أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى قال: باب من كرهه الحرير. من كرهه أي الحرير. Bismillahirrahmanirrahim. Babu man karihahu. Wa bihi ilahi qala haddatsana al-Qanabi an Malik an Nafi'. Macam biasa Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi macam biasa. An Ibrahim bin Abdullah bin Hunain an abihi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil qasiyyi. Al-qasiyyi thiyabun fiha harirun. Thiyabun fiha harirun yu'ta biha min Misra. Yu'ta biha min Misra. Wa an lubsil mu'asfari. Qawluhu al-mu'asfari as-thawbul masbugh. As-thawbu al-masbugh bil asfari. Bil asfari. Wa anta quttumidz zahabi. Qawluhu wa anta qattu min zahabi. Qala ni dah habis sikit. Ai al-lubsu sudah. Tetapi yang ini dulu. Al-lubsu wat takhattumu hadani al-hukmani mukhtassani birrijali. Mukhtassani birrijali. Boleh? Qala dah baik sikit. Nanti kita tebik kemudian sikit. Nak ceritanya mazhab Abu Hanifah, kanak-kanak tak boleh pakai mask. Kanak-kanak lelaki-lelaki, bukan orang tua. Hukum kanak-kanak lelaki sama hukum orang tua. Sama hukum orang tua. Tak boleh pakai mask, cuci mask gelam mask dalam model kanak-kanak. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Pendapat yang pertama sama sebagaimana pendapat Abu Hanifah, dan pendapat yang kedua kata kanak-kanak yang baru lahir boleh pakai sehingga umur 7 tahun. Sehingga umur 7 tahun. Nanti kita topik nanti. Itu tapi khulasah begitu dulu. Khulasah begitu dulu. Ya Allah. Wa anil qiraati fil ruku'i.
Wa anil qiraati ay qiraatil Qur'an fi ruku'. Wa hadza lirrijali wan nisa'i jami'a. Wa hadza lirrijali wan nisa'i jami'a. Qala Dabei sikit. Wa fihi an-nahyu. Wa fihi an-nahyu an qiraatil Qur'ani fi ruku'i. An qiraatil Qur'ani fi ruku'i was sujudi. Wa innama wazifatur ruku'i at-tasbih. Wa innama wazifatul ruku'i at-tasbihu. Wa wazifatus sujudi at-tasbihu wad-du'a. Wa wazifatus sujudi at-tasbihu wad-du'a. Qala liriwayati Muslimin wa ghairihi. Liriwayati Muslimin wa ghairihi. Boleh? Mana riwayatnya berbunyi macam mana? Nahaitu an aqra'al Qur'ana. Nuhitu an aqra'al Qur'ana. Ila fa amma ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabba. Wa amma as-sujudu fajtahidu fid du'ai. Lebih sikit lagi sambung tak ya tadi ya. Nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an. Au sajidan. Raki'an au sajidan. Kemudian fa amma ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabba. Wa amma as-sujudu fajtahidu fid du'ai. Fajtahidu fid du'ai. Faqumna ay yustajaba. Falau qara'a fi ruku'in au sujudin ghairal fatihati walam tabtul salatuhu. Ingat molek ni mereka masalah kita ni.
la tabtul salatu fa inda Abi Hanifah la tabtul salatuhu. Sebab dia tak mau rukun. Tapi kalau baca Fatihah, di sana ada khilaf. Kalau baca Fatihah, di sana ada khilaf. Batal atau tidak batal? Nanti saya sebut khilaf nanti. Wa inda Syafi'i sawa'un qara'a amdan aw sa'wan. Sawa'un qara'a amdan aw sa'wan. Sajada lis-sahwi. Sajada lis-sahwi. Saya nak cerita bab hukum fiqh sikit. Boleh ataupun tidak kita sengaja mengulangi ayat-ayat Fatihah, baca berulang-ulang dalam qiyam. Batal ataupun tidak solat, ataupun dia kira menambah rukun qauli ataupun tidak. Menambah rukun qauli. Mazhab Syafi'i kita ada dua pendapat. Menambah rukun qauli batal solat ataupun tidak. Menambah rukun fi'li dengan sengaja, kita faham batal. Menambah rukun qauli dengan sengaja dan tak sengaja ada khilaf. Batal ataupun tak batal kalau qauli. Rukun fi'li kalau kita menambah dengan sengaja batal. Contohnya sengaja qiyam 2 kali, sengaja rokok 2 kali, bukan rokok semayang. Kerana sengaja iktidah 3-4 kali ke, sengaja sujud lebih pada 2 kali ke. Mana-mana menambah rukun fi'li batal dan sengaja. Ataupun menambah atau mengulangi rukun qauli fihi wajhan inda Syafi'i. Ada 2 wajah. Jadi itu mazhab Syafi'i. Ada pendapat yang pertama kata tak batal sebab rukun qauli. Walaupun menambah tak batal sebab rukun qauli. Okey. Cuma dalam takbir saja. Takbir, kalau kita takbir Allahu Akbar, contohnya. Kemudian kita ragu Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia ambil yang genap, ambil yang ganjil, yang genap batal. Ni pelik sikit lah. Kalau kita Allahu Akbar, yang pertama Allahu Akbar, dia membatalkan yang pertama, kena ganjil. Ambil yang ketiga. Sebagaimana Imam Nawawi sebut dalam Majmu' An-Nawawi. Itu berbahasa banyak sikit, tak apa tu. Maknanya kalau kita menambah rukun qauli, ni pendapat yang kedua, kata batal. Sebab itulah walaupun menambah ayat saja, atau mengulangi ayat Fatihah, Fatihah rukun. Sebab itu Nawawi Abu Hanifah kata tadi, falau qara'a fi ruku'in aw sujudin ghairal Fatihah. Sebab Fatihah itu rukun. Jadi pendapat ni maknanya sebut ghairal Fatihah ni maknanya tidak boleh mengulangi bacaan Fatihah dalam rukuk sebab itu tambah rukun. Batal pun baca Fatihah dalam sujud menambah rukun. Rukun apa? Rukun qauli. Saya bahas tadi, mazhab Syafi'i kita pendapat yang kuat, menambah rukun qauli tidak batal solat. Tapi kena sunat sujud sawi. Tu hak asal. Tapi ada pandangan yang kedua dalam mazhab Syafi'i kita, sebagaimana kata Abu Hanifah tadi, menambah rukun qauli dengan sengaja batal solat. Itu apa? Fatihah. Kalau ayat Quran lain tak apa. Sebab ayat Quran bukan rukun solat.
Sebab itu ada orang, ada tu imam yang apabila baca surah Fatihah, suara dia tak habis, dia berhenti sekejap jalan. Kemudian dia dah ulang balik. Dia dah ulang balik daripada awal. Sebab apa? Dikira mengulangi rukun qauli. Nampak? Ini saya nak bahas ni. Sebab kan kita baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita babi apa? Kita babi apa? Kita babi apa? Situ wakaf qabih. Kemudian tu imam dia tak ulang ghairil maghdubi 'alaihim, dia ambil waladdallin selalu. Apa? Dia ambil waladdallin. Kita belajar ilmu tajwid, situ dah bagus berhenti. Kalau nak berhenti, situ habis apa? Ambil daripada belakang satu ayat, kita sambung balik. Itu biasa yang kita faham. Faham tu? Ambil satu belakang ayat, lepas tu sambung balik. Jangan berhenti dekat ghairil maghdubi 'alaihim. Jangan ambil waladdallin. Kena ambil daripada belakang satu ayat, sambung. Belakang satu ayat, sambung. Itu yang biasa, yang kita faham. Tapi pendapat ada kata, kalaulah kita ambil daripada belakang, kemudian kita sambung, juga dikira mengulangi hukum qauli. Apa? Yang mana pendapat yang kedua kata, dalam mazhab Syafi'i, mengulangi rukun qauli itu, walaupun satu ayat daripada Fatihah, dengan sengaja, batal solat. Batal solat. Jadi pandangan inilah dibahas. Maknanya ahli Qur'an kata tak boleh berhenti situ, kena ambil daripada awal. Daripada satu ayat ke depan, ulang balik. Tak batal. Sebab apa? Pandangan mazhab Syafi'i yang pertama kata rukun qauli tak batal. Rukun qauli tak batal. Tetapi pandangan yang kedua dalam mazhab Syafi'i kata batal. Jadi orang yang kata batal ni lah, dia mengambil pandangan yang kedua mazhab Syafi'i, dia tinggal pandangan Qurra. Supaya ambil daripada, jangan berhenti situ. Pandangan Qurra, supaya jangan berhenti situ. Faham tak? Nanti saya buka soalan nanti. Takut ada tak faham, boleh tanya. Sebab sekarang ni timbul masalah. Saya sebut dah kita rujukan kita boleh tengok akan datang. Timbul sebab ada imam yang bererti bacaan Fatihahnya tidak tepat yang sepatutnya, dan dia sambung tidak tepat yang sepatutnya mengikut pandangan ahli Qur'an. Nampak? Dia sambung begitu je. Ada tu imam orang lain. Dia baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, dia ambil nafas. Kemudian atau boleh sengaja, kemudian disebut. Pada berhenti waladdallin, dia sambung waladdallin. Yang kita faham, ambil depan sikit, sambung balik. Nampak? Apabila kita komen, dia ambil pandangan yang kedua kata, kalau saya ambil dari belakang, saya mengulangi hukum qauli. Apabila mengulangi hukum qauli dengan sengaja, dan seumpamanya adalah batal solat saya. Batal solat saya. Dia buat begitu. Sebenarnya hujah imam tadi betul. Itu satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Maka dia ambil waladdallin, walaupun barangkali bacaan tak bagus mengikut Qur'an. Tetapi mazhab Syafi'i kata tak boleh ulang rukun qauli walaupun satu ayat. Walaupun satu ayat. Pandangan ni pandangan yang kedua dalam mazhab Syafi'i kita. Adapun pandangan yang pertama dalam mazhab Syafi'i kita, ambillah ayat di belakang ra'in Qur'an. Dapat ra'in Qur'an, ambil ayat satu ayat sebelah belakang, dan kemudian kita sambung.
kita dapat ra'in qura'. Dalam masa yang sama, kita pakai pendapat mazhab Syafi'i yang pertama. Pandangan mazhab Syafi'i yang pertama yang mengatakan bahawa mengulangi rukun qauli tak batal. Tidak batal. Tapi kalau rukun fi'li, ya batal. Batal. Ustaz boleh rujuk dalam kitab I'anatul Talibin, tak silap saya muka surat 143 atau 46 47 gitu. Buku dalam kitab Al-I'anatul Talibin. 140 ke atas. Jangan tengok yang tepi, tengok yang dalam. Jangan tengok Fathul Mu'in. Tengok dalam I'anah. Perbahasan itu ada. Disebut di situ. Ni kalau ikut nuskah saya lah. Nuskah orang lain ada kita anak tak sama nuskah saya, mungkin muka surat berbeza lah. Dalam bab paling mudah dalam bab solat. Dalam bab bacaan Fatihah, rukun sembahyang, rukun solat. Dalam nuskah saya 142, 43, 44 begitu atau hingga 47. Bukan 140 50 bukanlah. Dalam tu dia sebut. Dalam tu dia ada sebut. Okay, dah? InsyaAllah lepas ni aku tak faham apa saya cakap ni. Sebelum kita baca Sunan Nasa'i, saya buka soalan sekejap. InsyaAllah. Sekejap pendek. Iqra. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن محمد يعني المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مأمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن هنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال وذكر بهذا قال عن القراءة في الركوع والسجود أي قراءة القرآن. أوكي. يعني قراءة القرآن. يعني قراءة القرآن في الركوع والسجود. وأما قراءة القرآن في الصلاة فعند القيام وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو عن إبراهيم بن عبد الله وذكر بهذا زاد ولا أقول نهاكم disebut wala aqulu nahakum. Aku dak kata dengan khitab nahakum kamu. Wa kadza riwayatu Muslim. Fi salati. Mana nuhitu sebut tadi kan saya bacakan nuhitu. Dia kata nuhit. Mana nuhitu maknanya dengan terkhitab dengan sebab dhamir rafa' yang mutaharrik. Tu bukan kum. Seorang ialah maknanya. Wa kadza riwayatu Muslimin fi salati. وليس معناه أن النهي مختص به وإنما معناه أن اللفظ الذي سمعته
min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sighatil khitabi, li. Mana? Nuhitu li. Seorang lah mana? Fa ana anquluhu kama sami'tuhu. Fa ana anquluhu kama sami'tuhu. Boleh? Wa in kana al-hukmu yatanawalu an-nas kullahum. Semua orang, bukan dia seorang. Ya Allah. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أنس بن مالك أن ملك الروم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستقة. Qauluhu mustaqatan. Wa hiya farwun tawilun. Tawilul kummaini. Farisiyatun mu'arrabatun. Wa qila al-jubbatul wasi'ah. Jubah yang luas. Bukan jubah speknya, yang boleh buka. Yang besar, yang luas. Al-jubbatul wasi'ah. Ya Allah. min sundusin falabisaha faka'anni anzuru ila yadayhi tazabzabani. Falabisa min sundusin. Qauluhu min sundusin. Sundus ni dia sebahagian daripada wa huwa ar-rafi'u min al-hariri wad-dibaji. Maknanya sutera yang mahal ni, yang ada harga tinggi harga. Ar-rafi'u min al-hariri wad-dibaji. Falabisaha, yang pakai Nabi ni dhamir labisaha tu. Macam mana Nabi makan sutera ni? Ada dua ihtimal para ulama. Sebab labisa tu, dhamir labisa tu, fa'il bagi labisa kembali pada Rasulullah. Maka tengok Rasulullah pakai ni sutera. Macam mana? Ulama muhaddis ni tanggung dua masalah ni. Di annaha kanat mukaffafatan bil hariri walam takun kulluha hariran. Adalah sikit harir, tak banyak sutera. Kalau sikit tak apa. Walam takun kulluha hariran. Tu ihtimal yang pertama. Ihtimal yang kedua, au lam yakun haraman idzaka. Au lam yakun haraman idzaka. Pada waktu itu dah haram lagi. Pada tu baru berlaku haram tu. Nampak? Dua. Ya Allah. Falabisaha faka'anni anzuru ila. Faka'anni tu Anas bin Malik. Faka'anni anzuru ila yadayhi tazabzabani. Tataharrakani, sebab besar kan? Tataharrakani. Thumma ba'atha biha ila Ja'farin falabisaha.
ثم جاءه Beri kepada Ja'far bakar. Fala bisaha. Summa ثم جاءه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أؤتكها لتلبسها. aku beri kamu ni bukan suruh bakar wajah apa. Kemudian قال فما أصنع بها. qala Ja'far. Hama asna'u biha, nak buat macam mana? Nak beri siapa قال أرسل بها إلى أخيك النجاشي. Beri kepada saudara-saudara kau yang Najasyi. Akhi dan dia dengan akhi di sini al-muradu bil ukhwati. Al-murad bil ukhwah. Al-murad bil ukhuwati. Ukhuwah. Ha huna ukhuwatul imani, ukhuwah iman. Bukan mana ikhwah sini ikhwah saudara keturunan. Ukhuwatul iman. Wa innama amara bi ihdaiha wa innama amara bi ihdaiha ila najashi li'annahu kana manna ala Ja'farin wa ashabihi hina dhahabu ilaihi muhajirina min Makkah. Min Makkah. وبه إليه قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن إمران بن حسين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر ولا ألبس الأرجوان أي على الأرجوان ولا ألبس القميص المخفف بالحرير قال Qala Qatadah. Dhamir banyak ni tanda. Qala Qatadah. Wa awma'a ay asyara. Qala wa awma'a al-Hasan ila jaybi qamisihi. Qala Imran. Wa qala Rasulullah. Dhamir jamil ta'ah aku tak faham. Qala yang pertama qala wa awma'a tu Qatadah. Qala yang kedua Imran. Qala yang ketiga Rasulullah SAW, Nabi SAW. Wa qala ala watibur rijali rihun la launa lahu. Ala watibun nisa'i launun la riha lahu. Maknanya orang lelaki, maknanya dia bau kuat tapi kesan tak ada. Perempuan ni kesan ada, bau kurang. Maknanya dalam hadis yang lain, bauan yang dipakai oleh lelaki keras. Bauan yang dipakai oleh perempuan lembut. Tu bila tu? Jika keluar daripada rumah. Dalam rumah, if'alu ma syi'tunna. Qala Sa'idun Urahu Qatadah. Qala innama hamalu al-ulama. Innama hamalu Qawlahu Rasulullah. Qawlahu fi tibin nisa'i ala annaha idza kharajat. Ay min baiti zawjiha.
Ya kharaja ai min baiti zawjiha. Fa amma idza kanat inda zawjiha faltatayyib biha bima sya'at. Bima sya'at. Kalau dalam rumah bersama dengan suami dia, sama dalam rumah ke, nak bilik ke mana ke yang tidak ada orang ajnabi, faltatayyib bima sya'at. Nak kuat ke, nak pelahar ke mana dia? Tak tahu setia rumah dah apa. وبه إليه قال حدثنا يزيد بن خالد ابن عبد الله ابن موهب الحمداني قال أخبرنا المفضل يعني ابن فضالة عن أياش بن عباس الكتباني عن أبي الحسين يعني الحيثم بن. Kita berhenti sini dulu. Kita buka soalan tadi. Ada sahabat-sahabat nak tanya, aku tak faham soalan tadi. Soalan soalan tanya tak? Tunggu sekejap Ustaz. Tunggu sekejap, sabar dulu. Sekejap. Dah dengar suara sekejap. Sekejap. Ya Ustaz Abu ulang balik. Kita nak memilih bacaan tadi Fatihah yang Tuan Guru sebut tadi. Ya Ustaz. Itu yang selalu yang kita amalkan. Betul. Ialah kalau kiranya kita tak cukup nafas. Betul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita ambil balik ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Memandang kepada ada pandangan yang mengatakan boleh tadi kita. Jadi dari segi pandangan tu macam mana Tuan Guru kita memilih pandangan yang mana yang terbaik lah. Yang pertama sekali, Ustaz yang ada sini boleh rujuk balik dalam kitab Al-I'anatul Talibin dalam bab rukun solat. Kalau dalam skor saya 146 saya rasa, muka surat 146. Baca di dalam, jangan baca Fathul Mu'in di dalam. Dia cerita di situ berlaku perbahasan. Jadi dia sebuah qiraat, ini sebuah qiraat, dia tak berhenti il maghdubi alaihim tu tak bagus. Sebab tu adalah kita ambil satu ayat sebelum daripadanya, ulang balik. Okey. Tetapi dalam perbahasan di situ disebut maknanya pandangan kata sambung terus. Ambil waladdallin. Kerana dia ra'i pandangan perbezaan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Dia ra'i pandangan perbezaan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Dan dia kalau kita tengok di situ dia dak pegang, dak ra'i pendapat qura'. Pendapat qura'. Dia pandangan mazhab Syafi'i mengulangi bacaan rukun qauli sama ada ni ayat qauli Fatihah lah. Sebab ayat lain surah tu sunnah ayat. Mengulangi bacaan qauli, bacaan qauli kalau ada muka surat tu letaklah grup. Ada kan? Bukan dalam kita ada. Saya bagi dah dulu. Tak cuba. Kalau ada tak share dalam grup. Kalau mengulangi rukun qauli dalam mazhab Syafi'i kita dua pandangan. Pandangan yang pertama kata tak batal. Yang batal ni rukun fi'li. Rukun qauli tak batal. Jadi kalau mengulangi rukun fi'li, ya. Rukun qauli tak batal. Okey. Jadi itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kata mengulangi rukun qauli batal. Jadi yang ambil waladdallin dia tidak mengulangi rukun qauli. Dalam masa yang sama dia abaikan pendapat qura'. Sebab nak jaga masalah kata mengulangi rukun qauli batal solat. Itu dari segi dalam kitab. Pada pandangan saya dalam isu ni meraihkan qura' lebih afdal daripada mengambil
pandangan yang kedua dalam mazhab Syafi'i yang kata batal. Sebab apa begitu? Yang pertama pandangan yang kedua, bukan pertama yang pertama. Yang kedua, masyarakat lebih memahami bacaan tajwid daripada bab masalah fiqh. Ada. Masyarakat lebih memahami permasalahan tajwid daripada permasalahan fiqh. Sebab fiqh ni permasalahan yang umum. Perbahasan dia. Maka kita sebagai imam mengulangi mengambil ghairil maghdubi alaihim tu bagi saya lebih afdal. Yang pertama, berbetulan pendapat pandangan yang kuat dalam mazhab Syafi'i, tak patah. Yang kedua, maslahah jemaah. Maka kita sedar masyarakat jemaah lebih memahami bacaan tajwid daripada memahami khilafiyah perbahasan dalam mazhab fiqh. Sebab kalaulah kita baca waladhdallin selalu akan berlaku keliru bagi makmum. Sebab apa imam berhenti sini ambil sini ni? Tak betul berhenti gitu. Padahal kita nak raih pendapat yang kedua. Nampak? Jadi bagi saya lebih raih bacaan Qur'an, dan kerana itu kita ambil ghairil maghdubi alaihim. Apatah lagi meraih Qur'an tu berbetulan dengan pandangan pertama dalam mazhab Syafi'i. Ada yang nak tanya? Assalamualaikum Tuan Guru. Masalah ya tak? Maksudnya kita tadi kita berhenti ghairil maghdubi alaihim, kemudian kita ulang balik ghairil maghdubi alaihim wal-dhalin. Ya. Ya. Kan Nabi bersiratul Itu pandangan yang itu kita bakal kita raih Qur'an, dan juga berbetulan dengan pandangan yang pertama dalam mazhab Syafi'i. Tapi yang saya sebut begini, ada yang komen, orang kata yang kalau ambil situ batal solat, kena ambil waladhdallin saja. Betul, itu pandangan yang kedua. Itu pandangan yang kedua. Tapi kalau kita jadi imam Ustaz Azhar, jangan ambil waladhdallin, yang orang kata belak, walaupun boleh. Nanti insya-Allah saya cek balik dalam, tapi buka dalam kitab apa nama, I'anatul Talibin. Ada soalan lain? Ada sahabat nak faham? Ada muskil lagi Tuan Guru. Ya. Dengan Fatihah ni. Ya. Kerana ada pandangan yang mengatakan mazhab Syafi'i ini dia membaca Fatihah tu 7 ayat, iaitu Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk dalam ayat, dan ayat yang terakhir itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dia anggap satu ayat yang penuh lah. Ya. Jadi pada pandangan yang kita belajar dulu-dulunya, maknanya untuk meraihkan 7 ayat tu, jika kita tak cukup nafas, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, maka kita ambil balik ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menunjukkan bahawa kita nak kekalkan 7 ayat dalam Fatihah dan mengikut pandangan mazhab Syafi'i. Ya. Pandangan Tuan Guru kan. Sama dah muskil bukan? Betul tak? Yang Ustaz sebut tu betul dah begitu. Yang Ustaz pegang masalah tu betul dah. Kita nak jaga sabul masani daripada ayat Al-Quran tadi, daripada Fatihah, surah Fatihah. Pandangan tu betul dah. Itu. Ada sahabat lain? Tapi bolehlah, mana tengok balik. Nanti kalau saya masing-masing mungkin anak talib itu boleh carilah. Tapi insya-Allah muka surat yang tepat berapa saya akan hantar dalam grup lah. Kita tengok. Tapi dalam tu tidak cerita panjang sangat. Cuma dia sebut berlaku perbahasan tu. Dan kalau ada ustaz-ustaz ulama yang tidak mengulangi ghairil maghdubi alaihim tu, dia merujuk kitab tersebut. Dalam kitab I'anatul Talibin yang kata tak boleh ulangi rukun qauli. Walaupun Qur'an kata tak bagus.
Dia mengambil hujah dalam kitab tersebut. Sebagaimana sebahagian ulama mengambil hujah dalam bab wakalah. Wakalah wali nikah atau wakalah akad nikah. Mereka mengambil mengatakan bahawa apabila wali wakil nikah anaknya kepada hakim atau kepada juru nikah ataupun bakal suami wakil kepada seseorang supaya dapat menerima nikahnya, maka kedua-dua orang tersebut tidak boleh hadir dalam majlis akad nikah. Apabila hadir dalam majlis akad nikah, maka terbatallah wakalahnya. Terbatallah wakalahnya. Idza wakkala al-waliyyu awi zawju wa hadara ahaduhuma. Saya ingat ada dua kitab saya apa kau ni. Apabila wali dan ataupun suami, bakal suami wakalah untuk akad nikah ataupun untuk memberi wakil nikah dan hadir dalam majlis. Dan yang akadnya orang yang diwakilkan. Menerima akad nikahnya orang yang diwakilkan. Dia dalam majlis. Batalat wakalatuhu. Maka batal wakalah. Apabila wakalah batal, nikah pun batal. Sebab itu ada sebahagian daripada guru-guru kita, apabila wali wakil kepada juru nikah supaya mengakadkan nikah bagi anaknya, dia tak bagi wali tersebut berada dalam majlis. Kenapa? Kalau wali ada dalam majlis, terbatal wakalah. Jadi perbahasan ni berlaku. Jadi ulama yang berpegang kata terbatal itu merujuk kepada satu kitab. Iaitu dalam kitab fiqh, dalam mazhab Syafi'i kita, dalam kitab Kifayatul Akhyar. Ustaz-ustaz boleh buka dalam kitab Kifayatul Akhyar. Di sana dia ada sebut ayat saya, law wakkalal waliyyu awi zawju wa hadara ahaduhuma ilah. Maknanya dalam ayat tu, dalam kitab Kifayatul Akhyar. Jadi tutup guru yang kata tak boleh wali yang mewakilkan kepada juru nikah ataupun bakal suami yang mewakilkan kepada seseorang supaya mengakadkan nikah baginya, menerimakan nikah baginya, maka dia tidak boleh hadir dalam majlis. Kalau ada, terbatal. Maka tok guru yang berpandangan begitu, mereka rujuk kepada sandarannya dalam kitab Kifayatul Akhyar. Sebagaimana dalam bab mengulangi qauli batal solat, kerana mereka merujuk dalam kitab I'anatul Talibin. Dalam kitab I'anatul Talibin. Ada nak tanya bab nikah? Biasa dengar tak? Ustaz biasa dengar? Tak biasa dengar Tuan Guru. Ya. Ustaz Zahar biasa dengar? Ya. Ya bu. Bisa bu. Kita menyerahkan pewakil itu pada ketiga dalam majlis tu macam mana Tuan Guru? Sama ada surah dalam majlis ataupun surah luar majlis, tetapi masa akad nikah tu wali tidak boleh ada. Tak kira penyerahan tu berlaku dalam majlis ataupun luar daripada majlis. Yang penting masa akad nikah tidak boleh wali yang mewakilkan kepada juru nikah ataupun bakal suami yang mewakilkan kepada seorang untuk menerima nikahnya daripada wakil, daripada juru nikah. Mereka berdua ni tidak boleh berada dalam majlis. Tapi pandangan ni saya nak sebut hanya ada dalam kitab Kifayatul Akhyar yang kita jumpa lah. Yang tak jumpa wallahu alam. Yang kita jumpa kitab fiqh Syafi'i yang kata syarat gitu dalam Kifayatul Akhyar. Dalam kitab-kitab lain, kitab Syafi'i yang lain tak jumpa pandangan begitu. Sebab itulah sebahagian besar ulama dalam mazhab Syafi'i tak pakai pandangan ni. Bukan kata salah, tak pegang mazhab ni, tak ikut. Sebab apa? Pandangan ni hanya ada dalam satu kitab tu saja yang dijumpai. Kitab-kitab lain tengok tak ada syarat. Sebab itulah kita beramal walaupun kita
mewakilkan kepada juru nikah, wali mewakilkan kepada juru nikah, wali berada sama dalam majlis nikah, tidak membatal wakalahnya, tidak terbatal wakalahnya. Itu yang kita pegang, itu yang kita amal. Saya nak sebut mana ada pandangan tok guru kita mengambil pandangan yang ditulis oleh tuan kita Khifatul Akhyar. Dalam kitab Khifatul Akhyar, tak boleh wali yang mewakilkan kepada juru nikah berada dalam majlis. Bermakna saya nak sebut, maknanya kalau dalam satu kitab dalam mazhab Syafi'i kata begitu, dan banyak lagi kitab-kitab mazhab Syafi'i lain kata yang berlainan atau tak sebut, maka dan majoriti orang beramal boleh wali duduk dalam majlis, maka amalan itu lebih baik. Sebagaimana yang saya sebut tadi, dalam bab rukun qauli, dibaahkan tidak diulangi rukun qauli, dan dirojok dalam kitab i'anah, tak dibincang dalam kitab-kitab yang lain, maka maka pandangan yang pertama dalam mazhab Syafi'i itu lebih baik, lebih baik. Apatah lagi masyarakat mengetahui kalau berhenti tempat yang tak bagus, tak berapa comel. Nanti jadi kelang kabut. Kalau kita pakai dalam bab nikah, biasa dah amalan kita, nama wali, wakil kepada juru nikah, kemudian ada dalam majlis, kita mula larang, jangan ada dalam majlis, tak boleh, terbatal wakalah. Sebut dalam kitab Khifatul Akhyar, betul. Sebutan tadi betul, ada dalam kitab Khifatul Akhyar, betul. Tetapi itu sebahagian daripada kitab mazhab Syafi'i, majoriti kebanyakan kitab mazhab Syafi'i tidak menyentuh tentang syarat tu. Gitu. Boleh buka dalam kitab Khifatul Akhyar. Saya dalam masalah ni saya dengar dalam 30 tahun dulu. Masa ketika kita 30 tahun dulu kita belajar kitab Khifatul Akhyar untuk kubahah, isu ni ada dalam kitab Khifatul Akhyar. Ada nak tanya lagi berkaitan dengan nikah ni? Ada juru nikah dalam ni ke? Itu sampingan lah. Lama dah kita nak berkesoalan maknanya. Tapi tak apa, itu sampingan. Maknanya perbahasan fiqh yang berkaitan dengan masalah tadi. Apakah kitanya satu saja yang ada kaitan dengan apa yang kita baca, iaitu tak bagi baca Fatihah dalam rokok. Kalau baca surah-surah lain dalam rokok, itu tidak ada perbahasan sangat. Sebab apa? Surah-surah lain dalam rokok tu bukan menambah rukun qauli. Sebab apa? Dia surah. Tapi kalau baca Fatihah berulang kali menambah rukun qauli. Sama ada baca Fatihah itu di tempatnya ketika qiyam, ataupun baca Fatihah itu bukan tempatnya ketika rukuk atau ketika sujud. Dia kira menambah rukun qauli. Di situ berlaku perbahasan. Mazhab Abu Hanifah dia kata apa? Saya baca tadi, fala tabtulu salatuhu. Tidak batal solat. Ghairul Fatihah. Kalau Fatihah tu perbahasanlah. Ghairul Fatihah. Fala tabtulu salatuhu. Falau qara'a fi ruku'in aw sujudin ghairal Fatihati. Hukum dia tambah kuriha. Saya dah sebut kuriha tadi. Falau qara'a fi ruku'in, tengok balik. Falau qara'a fi ruku'in aw sujudin ghairal Fatihati kuriha, dimakruh akan dia. Walam tabtul salatuhu, kau dia makruh je. Walam tabtul salatuhu. Wa inda Syafi'i sawa'un qara'a amdan aw sa'wan sajada lis-sahwi. Sajada lis-sahwi. Kalau ghairul Fatihah. Kalau Fatihah ada perbahasan. Kalau Fatihah ada perbahasan, dua khilaf tadi. Pendapat yang pertama dan pandangan yang kedua. Insya-Allah disambung kita
Hari ni baca pendek Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بالسند المتصل إلى إمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى قال: باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر إلى أن قال: وبه إليه قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن وبه قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد حاء وقال أنبأنا الحسين بن منصور قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم هو المعروف بابن القردي والمعروف بابن القردي أبو الحسن البصري ثقة ضبط sikit. وقع في معظم نسخ نسخ المجتبى. Ini sunnah Nasai yang kita baca ni, sunnah Nasai al-Mujtaba, bukan al-Kubra. Min nusakh al-Mujtaba. Kalau buka dalam Mujtaba, Muhammad ibnu Abdillah. Badala badalun fi Ahmada ataupun fi Ahmadu ibnu Abdillah wa huwa ghalatun was-sawabu Ahmad bin Abdillah kama huwa fil kubra, fil kubra. Bermakna yang ada dalam kitab kita ni al-kubra begitu. Dalam kitab Mujtaba biasanya kalau ikut ada Muhammad ibnu Abdillah. Yang sebenarnya Ahmad ibnu Abdillah sebagaimana yang ada dalam kubra. Dan dalam kitab kita pun ni yang kubra ni. قال حدثنا محمد حاء وقال أنبأنا الحسين بن منصور قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال: حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب لم يذكر ابن الحكم قليلها وكثيرها. لم يذكر ابن الحكم قال لم يذكر ابن الحكم أي كان ابن الحكم اختصر الرواية كان ابن الحكم اختصر الرواية
وبه قال أخبرنا الحسين بن منصور قال Maknanya dalam ikhtisar Ibn Hakam tak sebut qaliluha wa kathiruha, tak sebut. Di riwayat lain ada qaliluha wa kathiruha. Tapi Ahmad Ibn Amjah Ibn Hakam tak sebut qaliluha wa kathiruha dalam riwayat dia. وبه قال أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا شريك عن عباس بن دريه عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال حرمت الخمر قليلها وكثيرها وما أسكر من كل شراب. قال أبو عبد الرحمن وهذا أولى بالصواب من حديث ابن شبرمة وهشيم بن بشير كان يدلس وليس في حديثه ذكر السماء من ابن شبرمة. ورواية أبي عون أشبه بما رواه الثقات عن ابن عباس. بما رواه الثقات أشار به. Tapi أشار به إلى ترجيح رواية أبي عون إلى ترجيح رواية أبي عون عن عبد الله ابن شداد هذه على رواية هشيم عن عبد الله بن شداد السابقة وذكر لترجيحه أتبو وذكر لترجيحه سببين أحدهما كون هشيم مدلس وقد رواه بالعنعنة. Kalau mudallis riwayat dengan anah lagi tak kuat, 2 kali tak kuat. Kalau mudallis riwayat dengan sami'atu haddatsana akhbarana lebih kuat. Kalau mudallis riwayat dengan anah lagi tak kuat. Sebab kalau riwayat anah pun kena kaji dulu. Bertemu liqa mu'asirah atau tidak. Apatah lagi kalau lah yang meriwayatkan bil anah tu orang mudallis. Lagilah lemah riwayat tadi. Anun ka an sa'idin an karam ma mubaharun ma fihi ramin lam yusab. Ada mu'an'ai ni an. Maka belum tentu berlaku liqa di antara perawi dengan guru dia. Belum tentu berlaku mu'asirah di antara perawi dan guru dia. Sama atau tidak. Maka perlu ada penjelasan ada mu'an'anah ni. Nah, kalau lelah ia meriwayatkan anah tu orang mudallis dah. Lagilah hal itu tak kuat. Nampak? Kalau hak siqah apa perlu dikaji sebab tengok temu tak temu. Hak saduq pun perawi yang saduq pun perlu diteliti, bertemu atau tak bertemu. Dengar atau tidak. Apatah lagi mudallis. Awal-awal lagi dah ada masalah. Nampak? Wasani muwafaqatu riwayati Abi Aun. Wasani muwafaqatu riwayati Abi Aun lima rawahu thiqatu an Abdi Abbasin an Ibni Abbasin bukan Abdi, an Ibni Abbasin
min kauni mazhabihi mazhab Ibn Abbas tahrimu kulli ma askara tahrimu kulli ma askara qaliluhu wa kathiruhu ya Allah. وبه قال أخبرنا قتيبة عن Sufyan ibn Uyainah عن أبي الجويرية الجرمي قال سألت ابن عباس وهو مسند ظهره إلى الكعبة عن الباذقي فقال الباذقي فارسي معرب معناه الطلاء بمصلة الطاء وهو ما طبخ من العصير حتى يصير مثل قلاء الإبل وقيل هو المطبوخ من عصير العنب إذا أسكر يا الله. فقال سبق محمد الباذق وما أسكر فهو حرام قال أنا أول العرب سأله وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو عامر والنذر بن شميل ووهب بن جرير قالوا حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل أنه قال سمعت أبا الحكم يحدث قال ابن عباس من سره أن يحرم إن كان محرما ما حرم الله إن كان محرما قال ابن عباس من سره أن يحرم إن كان محرما ما حرم الله ورسوله فليحرم النبيذ. المراد بالنبيذ نبيذ الدباء والحنتم وغيرهما. Saya terangkan al-khamru wan nabiz. Dan saya nak sebut satu lagi perbahasan para ulama. Arak ni ada dua jenis. Ada arak yang haram, yang dihormati, halal. Ada arak yang tidak dihormati, haram. Arak yang halal, arak yang haram. Okey. Saya sebut pandangan yang tak tepat dulu. Ada setengah kata arak yang halal ni arak orang kafir minum. Arak orang yang haram, arak orang Islam minum. Pandangan tu salah. Arak orang kafir haram minum, orang Islam lagilah haram minum. Arak ni pengharaman dia umum, sama ada kepada orang Islam ataupun kepada orang kafir. Yang kata arak ni ada haram, ada halal tu, para ulama sebut arak ni terbagi pada dua. Al-khamru, al-khamran. Yang pertama muhtaramah. Yang kedua ghairul muhtaramah. Ada arak muhtaramah ni dia hormati, bukan makna haram. Dan ada arak ghairul muhtaramah yang tidak dihormati. Muhtaramah tu dari mana dia hormati, bukan mana haram. Bila muhtaramah dok haram, bukan begitu. Arak yang ghair muhtaramah yang dihormati ialah arak yang mana perahang inak bertujuan kosak nak buat cuka, nak jadikan cuka. Maka hukum dia bi'tibari ma sayakunu. Hukum dia bi'tibari ma sayakunu.
maka arak ini dihormati. Jangan tuang lah, jangan buang lah. Sebab kita kosak nak buat cuka. Cuka tu halal. Dan istiqlal berubah dia. Ada pun arak yang ghairu muhtaramah. Ialah arak yang memang perang sipang nira dia berdawal lagi dah. Tujuan nak jadi arak. Maka ni daripada awal lagi dia tidak dah mati. Boleh tuang, boleh cuah, boleh buang. Boleh rosak, boleh binasakan dia. Sebab apa? Sebab nawai itu nak jadi arak. Nawai itu dia nak jadi arak. Itu perbahasan dia. Arak muhtaramah wa ghairu muhtaramah. وبه قال أخبرنا إسحاق وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال رجل لابن عباس إني امرؤ من أهل خراسان وإن أرضنا أرض باردة وإنا نتخذ شرابا نشربه من الزبيب والعنب وغيره وقد أشكل علي فذكر له ضروبا من الأشربة فأكثر حتى ظننت أنه لم يفهمه فقال له ابن عباس إنك قد أكثرت علي اجتنب ما أسكر من تمر أو زبيب أو غيره. وبه قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا القواريري قال حدثنا القواريري عبيد الله ابن عمر قال حدثنا القواريري قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير حماد ابن زيد قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نبيذ البصري بحث لا يحل. Al-Busri. Busri ni nama bagi jenis bagi jenis buah tamar. Buah tamar ni banyak nama kan? Dia balah. Balah ni dia ada balah merah, ada balah kuning. Kemudian sebelum nak jadi rutab, dia ada busrun dulu. Sebelum jadi rutab, dia jadi busrun. Balah, busrun, rutab, tamar. Busrun ni buah tamar sebahagiannya jadi rutab, sebahagian tak jadi rutab lagi. Sebahagian jadi rutab, sebahagiannya tak jadi rutab lagi. Di situ orang panggil busrun. Dan ada orang panggil rutab belaka dah. Sebab dia kuat kepada rutak dah, tapi tak rutak sepenuhnya. Busrun. Bahtan la ya'illu. Qawlu bahtan ay khalisan. Maknanya tak campur dengan siapa-apa, dia saja pun. Dia saja. Kalau kita perang jadi mabuk, tak boleh minum. La yahillu walau kana bahtan ay khalisan. Walau kana bahtan ay khalisan la yukhalitul busru la yukhalitul busra syai'un akhar. La yukhalitul busra syai'un akhar. Walaupun tak campur apa-apa pun. La yahillu. Kalau mabuk, la yahillu. Ya Allah. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال Muhammad ibn Ja'far Ghundar. Muhammad ibn Ja'far Ghundar. قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فأتى Abi Hamzata huwa Nasr bin Imran. Huwa Nasr bin Imran Ad-Dubai. Ad-Dubai Al-Basri. Thiqatun sabtun. Thiqatun sabtun. قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر فنهى عنه
قلت يا أبا عباس إني أنتبذ في جرة خضراء نبيذا حلوا فأشرب منه فيقرقر بطني. قال لا تشرب منه وإن كان أهدى من العسل. Likaunihi muskiran. Sebab apa? La tashrab tu. Likaunihi muskiran. Au li'anna ibn Abbasin. Au li'anna ibn Abbasin la yara jawaz al-intibadi. La yara jawaz al-intibadi fil jarrati kama sayati fil hadis tali. Dobek sikit. Waqad sabaqa anna hadha al-hukma mansukhun kama taqaddama في حديث بريدة ابن في حديث أصيب بريدة وغيره. الظاهر أن ابن عباس lam yablughu an-nasakh. Tidak sampai ke Ibn Abbas hadis ini dah dinasahkan. Lam yablughu an-nasakh. وبه قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو عتاب وهو سهل بن حماد قال حدثنا قرة قال حدثنا أبو جمرة نصر قال قلت لابن عباس إن جدة لي تنبذ نبيذا في جر أشربه حلوا إن أكثرت منه فجالست القوم خشيت أن أفتضح. فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالوفد ليس بالخزايا ولا النادمين. قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم فحدثنا بأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو به من وراءنا. قال آمركم بثلاث وأنهاكم عن 4. آمركم بالإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا من المغانم الخمس. وأنهاكم عن 4 أما ينبذ في الدباء والنتير والحنتم والمزفة. وبه قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سليمان التيمي عن قيس بن وهبان قال سألت ابن عباس قلت عن قيس بن Huban dalam kitab Hubani dalam kitab an Qaisi bin Wahbana dalam tabak Miknat an Qaisi ibni Hubanin. Boleh tanda sikit lah. Dalam tabak Mukri an Qais bin Wahbana. Wahbana. Yallah. قال سألت ابن عباس قلت إن لي جريرة أنتبذ فيها حتى إذا غلا وسكن شربته. قال مذ كم هذا يعني gini. إذا حتى غلا وسكن شربته. حتى إذا غلا وسكن شربته. قال مذ كم هذا شرابك؟ mana غلا وسكن tu? قلت مذ 20 سنة. Oh, lama dah. Cara ni 20 tahun dah buat kerja gini. أو قال مذ 40 سنة. قال ما تروت عروقك من الخبث. ومما اعتل به حديث عبد الملك بن نافع عن عبد الله بن عمر. قال أشار به إلى متمسك آخر للمبيحين
syarabal muskiri. Wa huwa hadisu Abdul Maliki. Hadisu Abdul Maliki ibni Nafi'in an Abdullah bin Umar an Abdullah bin Umar. وبه قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال هشيم ابن بشير هشيم ابن بشير الواسطي ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي كثير التدليس والإرسال الخفي. قال أنبأنا العوام عن عبد الملك بن نافع قال قال ابن عمر رأيت رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه نبيذ. أنبأنا العوام عوام ابن حوشب ابن يزيد الشيباني ابن يزيد الشيباني أبو عيسى الواسطي ثقة ثابت فاضل. عن عبد الملك بن نافع قال قال ابن عمر رأيت رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه نبيذ وهو عند الركن ودفع إليه القدح فرفعه إلى رسول الله فرفعه إلى فيه فوجده شديدا فرده على صاحبه فقال له رجل من القوم يا رسول الله أحرام هو فقال علي بالرجل فقال علي بالرجل أي احضروا هذا الرجل علي بالرجل أي احضروا هذا الرجل الذي أتى بهذا النبيذ أتى بهذا النبيذ بهذا النبيذ. فأتي به فأخذ منه القدح ثم دعا بماء فصبه فيه فرفعه إلى فيه فقطب ثم دعا بماء أيضا فصبه فيه ثم قال إذا اقتلمت عليكم هذه الأوعية فاغسلوا متونها بالماء. Maknanya kalau bahasa masang sangat tak nak masang tak air. Tak air dia jadi hilang masang tu. Dan hilang sebab dia ni dia arok lagi. Kalau arok campur dengan apa pun tak boleh. Cuma bau dia kuat je. Kuat tu mungkin dekat dah nak jadi. Maka batalkan yang kuat tu dengan tak air, tambah air supaya jadi cair. Hilang rasa masang dan seumpamanya. Pak masa ni tak ada air, tak ada apa-apa, bau kuat saja. وبه قال أخبرنا زياد بن أيوب. Bagaimana kita makan bawang yang bahan-bahan yang berbau, nak hukum dia makruh, nak hilang makruh masuk. وبه قال أخبرنا زياد بن أيوب عن أبي معاوية قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عبد الملك بن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بنحوه. قال أبو عبد الرحمن عبد الملك بن نافع ليس بالمشهور ولا يحتج بحديثه والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته. Pahala macam biasa saya sebut dulu. Kalau bin Nahwihi ni dia riwayat secara lafaz. Kalau mislahu dia riwayat bil makna. Wa dzakara bin Nahwihi maknanya dia riwayat secara berlafaz. Kalau wa dzakara mislahu dia riwayat bil makna. Bil makna. وبه Sebenarnya kalau kumpulkan belaka kaedah-kaedah yang saya sebut,
Daripada kita mengaji daripada dulu hingga sekarang, banyak tu dapat tu. Daripada kitab apa nama Muqaddimah Bukhari, ada dekat banyak dekat 20-30 tajuk. Sambil-sambil kita baca hadis, banyak kaedah-kaedah yang dia guna pakai. Kalau kita kumpul belaka, kalau kita rajin kumpul belaka, banyak maklumat dan data yang dapat kita ambil berkaitan dengan perbahasan hadis ni. Walaupun kita ni bukan orang muhaddis ni, sekurang-kurangnya baca yang para ulama tulis. Jadi bahan rujukan kita. وبإليه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن أبي عوانة عن زيد بن جبير قال ليس بالمشهور أي من أهل العلم، أي بين أهل العلم، بين أهل العلم، ولا يحتج بحديثه sebab apa? لضعفه، ولا يحتج بحديثه sebabnya لضعفه. والمشهور أي والقول المشهور عن ابن عمر خلاف حكايته. ضبط sikit dekat خلاف حكايته. أشار بقوله رحمه الله تعالى، أشار به bukan بقوله، أشار به أبي قوله lah. أشار به رحمه الله تعالى تضعيف روايته، تضعيف رواية عبد الملك الماضية، تضعيف رواية عبد الملك الماضية. Asyara takluk pada asyara. Bi amraini, dengan dua pekerjaan. Bi amraini, dengan dua pekerjaan. Ahaduhuma dha'fuhu, hadis dhaif. Wasani mukhalafatu riwayatihi, mukhalafatu riwayatihi lima rawahul asbatu. Jamak pada asbatun, asbatu, al asbatu. Ani bani Umar kama bayyana dhalika, kama bayyana dhalika bima awradahu ba'dahu mimma sahha anhu biqaulihi ilah, biqaulihi ilah. Ya Allah. وبه إليه قال أخبرنا وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن أبي عوانة عن زيد بن جبير عن ابن عمر أن رجلا سأل عن الأشربة فقال اجتنب كل شيء ينش. ينش أي يغلى، يغلى mabuk gelegok. وبإليه قال أخبرنا قتيبة قال أنبأنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن الأشربة فقال اجتنب كل شيء ينش. وبإليه قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سليمان التيمي عن محمد بن سيرين عن ابن عمر قال المسكر قليله وكثيره حرام. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. 142. عن ابن القاسم قال أخبرني مالك عن نافع عن ابن عمر قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت شبيبا وهو ابن عبد الملك يقول حدثني مقاتل بن حيان عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم الله الخمر وكل مسكر حرام. وبه قال أخبرنا الحسين بن منصور يعني بن جعفر النيسابوري قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. قال أبو عبد الرحمن وهؤلاء أهل الثبت والعدالة مشهورون بصحة النقل وعبد الملك لا يقوم مقام واحد منهم ولو عاضده من أشكاله جماعة وبالله التوفيق.
وبه قال أخبرنا سويد قال Qauluhu Qala Abu Abdurrahman An-Nasa'i wa haula'i ahlus sabti. Siapa haula ni? Ai alladhi dzakara annahum rawau rawau ani bani Umar ma yukhalifu riwayat Abdul Maliki ibni Nafi'in wahum khamsatun, ada 5 orang. Wahum khamsatun, ada 5 orang. Yang pertama Zaid bin Jubair. Yang kedua wa Muhammad bin Sirin. Yang ketiga wa Nafi'un maula bani Abbas wa Nafi'un maula bani Umar. Wa Nafi'un maula bani Umar. Wa Salimun ibnu Umar. Wa Abu Salamata ibnu Abdurrahman. Ya Allah. وبه قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن عبيد الله بن عمر الساعدي قال حدثني رقية بنت عمرو بن سعيد قال كنت في حجر بن عمر فكان ينقع له الزبيب فيشربه من الغد ثم يجفف الزبيب ويلقى عليه زبيب آخر ويجعل فيه ماء فيشربه من الغد حتى إذا كان بعد الغد طرحه واحتجوا بحديث أبي مسعود عقبة بن عمرو. وبه قال أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان قال أنبأنا يحيى بن يمان عن سفيان المسعود. واحتجوا بحديث أبي مسعود عقبة ابن عمرو أي وأشار به أيضا إلى متمسك آخر لهؤلاء الذين أباحوا شرب المسكر غير خمر dengan syarat malam yaskur, selama mandak jadi mabuk. Ni nabis ni perkara ni nabis. Wa huwa hadis Abi Mas'ud. Uqbah bin Umar. Uqbah bin Umar ni Abi Mas'ud dah. Dia badak Syekh bin Syekh. Wali Badriyin. Tapi wa huwa hadithun dha'ifun aidan. Huwa hadithun dha'ifun aidan. Ya Allah. وبه قال أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان قال أنبأنا يحيى بن يمان عن سفيان عن منصور عن خالد Sufyan As-Sauri. عن أبي مسعود قال عطش النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة. Atisha Atusha. Dua je. Atisha Atusha.
فأتي بنبيذ من السقاية فشمه فقطب فقال علي بذنوب من زمزم فصب عليه ثم شرب فقال رجل أحرام هو يا رسول الله قال لا وهذا خبر ضعيف لأن يحيى بن يمان انفرد به دون أصحاب سفيان ويحيى بن يمان لا يحتج بحديثه لسوء حفظه وكثرة خطئه وبالله قال حاصل ما أشار إليه حاصل ما أشار إليه من سبب ضعف هذا الحديث من سبب ضعف هذا الحديث sebahagian daripada sebab hadis ni dhaif ضعف يحيى ابن يمان ضعف يحيى ابن يمان لسوء حفظه وتفرده به وهو ممن لا يحتمل تفرده لما ذكر فتبين بهذا أن الحديث ضعيف. Mana tambah air ni? Dia mabuk, tambah air biar jadi cair boleh minum. Tak ni. Kalau kelas kita ihtimal sebelum berubah tak bahas. Kalau ihtimal selepas berubah berlaku perbahasan. Ni nabis bukan harap. Kalau ihtimal sebelum berubah tak bahas. Tapi kalau ihtimal lepas berubah, ini perbahasan berlaku ni. Boleh ke tak boleh? Kata tambah boleh tadi tu, dhaif. Perbahasan dhaif tadi. Dan kata tambah tak boleh, tu kuat. Sebab yang kata tambah boleh tu kerana yang dibawa cerita ni Yahya ibn Yaman dia tak gagah. La yuhtaju bihadisihi. La yuhtaju bihadisihi li su'i hifzihi wa kasrati khata'ihi. Okey. Fatabayyana bihadha anna al-haditha dha'ifun wa la yasluhu litamassuki bihi fi ibahati syurbil muskiri. Ingat ni, muskir ni bukan arak, nabi bahabak nabis ni. Fi ibahati syurbil muskiri kamastanada ilaihi za'imuna kama istanada ilaihi az-za'imuna fi da'mi za'mihim. Jadi nak minum dia kata gitu. Hai hadis ni sahih, tak apa tambah air boleh. Fi da'mi za'mihim al-batila. Za'mihim al-batili baca. Fi za'mihim sifat bagi za'mihim al-batili. Fi da'mi za'mihim al-batili. Ya Allah. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا عثمان بن حسن قال حدثنا زيد بن واكد عن خالد بن حسين أنه قال سمعت أبا هريرة يقول علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصوم في بعض الأيام التي كان يصومها فتنحينت فطره بنبيذ صنعته في الدباء فلما كان المساء جئته فتحينت فطره بنبيذ صنعته في الدباء فلما كان المساء جئته أهملها إليه فقلت يا رسول الله إني قد علمت أنك تصوم في هذا اليوم فتحينت فطرك بهذا النبيذ فقال أدنه مني يا أبا هريرة فرفعته إليه فإذا هو ينش فقال tengok gelegok dah ni. Yang ni macam nak mabuk lah. Tak tengok buih dah. Tu. Yang ni tu.
Yaghla. Yang ni sini yaghla boleh dah. فقال خذ هذه فاضرب بها الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ومما احتج به فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبه قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن السري بن يحيى قال حدثنا أبو حفص إمام لنا وكان من أسنان الحسن عن أبي رافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذا خشيتم من نبيذ شدته فاغسلوه بالماء قال عبد الله min qabli an yashtadda. Kalau kata min qabli an yashtadda ada apa? Kalau yashtadda ni yaghla dah. Yang nishu dah. Kalau min qabli an yashtadda tak ada masalah. Apa? Dah ambuk lagi. Sebelum kuat. وبه قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد سمع سعيد بن المسيب يقول تلقت سقيف عمر بشراب فدعا به فلما قربه إلى فيه كرهه فدعا به فكسره بالماء فقال هكذا ففعلوا. وبه قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الصمد عن أبيه عن محمد بن جهادة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عتبة بن فرقد قال كان النبيذ الذي يشربه عمر بن الخطاب قد خلل ومما يدل على صحة هذا حديث السائب. وقال الحارث بن مسكين قراءة عليه 143 وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم. Dah yang Umar ni bab apa saya nama minum arak ke? Ya. Saya nama minum Nabi ni ya syubuh ni qad khulila. Garis tu. Jadi juga dah asal. Halal dah lah. Qad khulila. Khulila menjadi juga dah. Tak apalah. Tapi takut kita anggap sebab takut orang kata saya nak mau minum. Saya nak mau minum. Kalau saya nak mau minum bermaknanya kuatlah riwayat Yahya ibn Yaman ni. Jadi kuatlah pula riwayat Yahya ibn Yaman. Nampak? Sedangkan hadis dia la yuhtaju bihi, tidak ada syawahid yang menguatkan hadis tersebut. Kalau Yahya ibn Yaman ni dia lemah, dia dia banyak salah, tapi kalau ada mutaba'ah dan syawahid, mungkin ada dia juga dibakar. Tapi kalau tengok saya nak minum ni macam mana? Adakah hadis yang saya nak minum ni jadi syawahid dia? Jadi mutaba'ah bagi hadis dia? Dia akan berlaku begitu. Sebab apa? Hadis yang kedua, saya nak minum tu kerana dia sudah bertukar daripada arak kepada cuka. Apabila daripada arak kepada cuka jadi berubah, jadi suci. Dengan sebab istiqlal berubah tu. Sebab tu dia kata apa? Ataupun minum sebelum kuat. Tambah air boleh ya. Sebelum yaghla, yanishu. Ataupun dia sebut saya nak minum ni kenapa? Dia minum allazi kana an-nabiz allazi yashrabuhu Umar bin Khattab qad khulila. Dah jadi juga. Nampak? Ada apa? Tak ada masalah, tak ada kaitan apa. Minum juga dah apa. Ya Allah. قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال إني وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنه شراب الطلاء طلق وأنا سائل أما شرب فإن كان مسكرا جلدته فجلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحد تاما. Kita insya-Allah kita berhenti sini dulu. Kita akan sambung babu zikri ma a'adda Allah azza wa jalla li syaibil muskiri, bab yang ke-49 ketika majlis khatam. Jadi masa kita agak panjang sebelum daripada majlis khatam 24 bulan ni. Saya akan masuk dua kitab sampingan lah. Kitab yang pertama kita akan baca pada 12 hari bulan. 12, 13, 14 3 hari. Itu kita Al-Awai As-Sumbuliyah. Al-Awai As-Sumbuliyah. Itu yang pertama. Yang kedua pada 19, 20, 21, 22, 23 kita akan baca Adabul Mufrad. Awai As-Sumbuliyah ni tak banyak. Jadi 40 hadis itu je.
Al-awa'id sumbuliyah ini ialah maknanya kita awal-awal sunnah sitah, dia panggil awa'id sumbuliyah. Kita baca syarah pendek-pendek saja. Kemudian kita khatam terus. Kita khatam terus. Cuma kita ada mufrad, kita akan khatam, ambil sikit akhir pada majlis khatam. Al-awa'id sumbuliyah kita khatam terus. Kita akan baca pada 12, 13, 14, 3 hari. Al-awa'id sumbuliyah. Kemudian pada 19, 20, 21, 22, 23, 5 hari kita akan baca Al-adab mufrad. Ada pun hari 15, 16, 17 dan 18. 15, 16, 17 kita rehat. Kita rehat daripada baca kitab ni. Sunan Abi Daud. Kebetulan pelajar saya ada daurah kitab mantik. Kitab mantik dalam masa 3-4 hari tu. InsyaAllah jadual penuh. Kemungkinan esok aku atau lusa siap jadual penuh. Cuma boleh cari dululah kita Al-awa'id as-sumbuliyah. Di kedai pun ada jual, dalam laman web pun ada, boleh download. InsyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bisiri asrarul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.